You tahu tak ini apa? Tikus. Tikus dibenarkan tak ada dekat premis. You bagi punya staff hotel, suruh dia buat all clean up. Sebab you punya staff dia tahu dekat mana tempat-tempat kotor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999. Memproses makanan dalam keadaan kotor sebelum dijual kepada para pelanggan. Produk pula dikeluarkan tanpa sebarang label sekaligus menimbulkan keraguan. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor berjaya mengesan salah laku itu ketika melakukan pemeriksaan mengejut ke atas 3 buah kilang di sekitar Gombak. Saksikan perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. So ini ada pot Ini ada. Ini ada pot? Ada. Tapi you tak mention mana ada pot. Sebuah kilang dikesan mengeluarkan produk berasaskan daging babi tanpa mempamerkan label tidak halal atau non halal sebelum dijual kepada para pengguna. Tak boleh macam tu. Pork is very sensitive for Muslim lah. Ya. Muslim pun makan apa dimsum. I pun makan juga dimsum. Jabatan Kesihatan Negeri Selangor bersama Pejabat Kesihatan Daerah Gombak mengesan 10 buah kilang yang disyaki mengabaikan aspek kebersihan dalam memproses makanan mentah. Kehadiran 10 pegawai dan anggota penguatkuasa di kilang-kilang tersebut jelas mengejutkan para pekerja yang sedang sibuk bertugas pada jam 11 pagi. Peralatan kulinari sepatutnya sentiasa dalam keadaan bersih lah. Maksudnya bila dia dah selesai guna untuk apa-apa aktiviti, okey, bersihkan dan letak di tempat yang bersesuaian lah. Maksudnya yang benda tajam macam pisau, gunting di satu tempat yang sama. Sutip dan sebagainya yang bukan benda tajam di tempat yang berlainan lah. Takut ada risiko kecederaan ke apa masih kita ambil. Dan tak boleh letak macam ni lah. Okey. Kena gantung ataupun letak dalam bekas. Kalau gantung tidak boleh bersentuhan dengan permukaan dinding lah. Beberapa peralatan memproses makanan didapati berlumut dan berlendir sehingga dikhawatiri boleh mengundang kehadiran bakteria Salmonella sekaligus menyebabkan keracunan makanan. Yang ini kalau cik nampak kan, benda yang ada kerak-kerak warna hitam ni dan kita akan rasa benda ni licin. Berlendir. Itu maksudnya kurang bersih. Kita memang tak ada air dan siram untuk siram lantai. Cuci je lah. Cuci meja, cuci lantai. Lagi cuci meja. Meja food contact surfaces kan. Maksudnya yang bersentuh dengan produk makanan kita. Walaupun dia adalah raw. Jadinya dia adalah berisiko lah. Takut air tu kotor, kena pula dekat meja. Meja kena kat produk. Itulah. Selain itu, pelbagai peralatan yang tidak digunakan lagi didapati berada di dalam kilang dan ianya boleh menjadi habitat kepada haiwan lilati iaitu lipas, lalat dan tikus. Dulu tenaga kita kerja ramai dan sekarang dah kurang. Jadi kita tak boleh nak ni Barang ni adalah barang yang tak diperlukan. Okey, sini. Dan kawasan ni gelap. Kita risau pest, macam contohlah paling mudah lipas. Boleh membiak kat sini. Tempat pun sesuai, lembab. Barang-barang yang tak digunakan tak boleh disimpan dalam kilang. Sebab kita risau itulah pest punya pembiakan. Malah, para pekerja dikesan tidak menukar kasut untuk ketandas dan tangan mereka juga dipercayai tidak dicuci kerana paip sinki didapati rosak. Macam dia cakap, apron ni sebenarnya apron yang telah dibersihkan dan dicuci lah. Jadi kita consider dia dah bersih. Dan bila apron tu diletak bersama dengan peralatan pembersihan untuk pencucian, dia akan menyebabkan ada risiko pencemaran silang. Jadi dia kotor. Tak sepatutnya macam itulah. Dan juga kasut, mereka ada inform tadi yang kasut untuk production kat sini termasuk tempat cuci semua sama dengan apa yang mereka gunakan di tandas. Itu pun tak boleh. Ya, sebab itu kena asing. Satu yang memang kasut tandas dan luar untuk production sahaja ataupun tempat pencucian. Ini untuk apa sebenarnya? Untuk cuci apa? Cuci tangan. Kalau cuci tangan dia orang pergi tandas kan, dia orang akan cuci lah tangan. Cuci tangan maksudnya kena bersih,
Air pasti ada. Air biasa dia kena. Oh, sini. So maksudnya tak okey lah. Kalau untuk keperluan cuci tangan memang kena pastikan dia berfungsi dengan elok lah dan bersih. Keadaan tandas turut didapati kotor dan berbau hancing sekaligus menimbulkan persoalan mengenai tahap kesedaran sivik dalam kalangan warga kilang ini. Pemisahan ke atas longkang yang terletak berhampiran dengan tandas pekerja ini didapati bertakung dan airnya tidak mengalir. Dan ini adalah kesalahan yang serius kerana ia boleh mengundang kehadiran haiwan perosak ke kilang ini. Para pekerja juga disyaki tidak mengikuti sebarang kursus pengendalian makanan kerana mereka didapati gagal mematuhi etika pemakaian mengikut Peraturan-Peraturan Makanan 2009. You kerja tak kerja hari ni? Kerja. Mana kasut? Saya store saja, tak ada pakai kasut. Store pun kena pakai kasut. Okey bang. Biasa pakai, ini hari saya tak ada pakai. Baru saya tukar turun. 5 minit dia pakai semua. You punya star ikut you lah, you tak pakai kasut, dia pun tak pakai kasut lah. Saya mau habis, mau balik sudah. Sepanjang you handle food daripada barang A sehinggalah packaging, sepanjang tu you kena pakai kasut. Tak pergi kursus kan? Tak tahu. Ada, tapi Kenapa tak pakai apron ni? apron. Itu Kau pakai meh itu? Ya. Headnet you boleh pakai pula. Apron tak nak pakai pula. Apa tujuan you pakai headnet? Ini apa ini? Ya, rambut jatuh pergi kat makanan kan? Apa tujuan kita pakai apron? Tak nak bagi kotor tu jatuh masuk dalam makanan kan? Sama function tak? Sama function tak? Kebersihan di dalam stor penyimpanan makanan diteliti bagi memastikan pihak kilang mengikut piawaian yang ditetapkan di bawah Akta Makanan 1983. Patutnya untuk simpanan perlu ada jarak dan ruang kelagaan. Bermaksud tidak boleh rapat sangat dengan dinding dan juga tidak boleh letak direct di atas lantai. Dia ada jarak 15 cm dan juga 20 cm lah. Dan bahan-bahan makanan tidak boleh letakkan menggunakan kotak ini. Kotak tidak boleh digunakan di dalam premis makanan. Sebab apa? Kotak-kotak ini boleh menjadi tempat hurungan lah. Dia sepatutnya letak dalam bekas yang bertutup. Bila terbuka macam ni adalah menjadi punca untuk lipas, tikus datang. Pemeriksaan di dalam stor sejuk buku ini didapati tersangat kotor dengan keadaan bahan makanan bertaburan di atas lantai seperti ikan masin. Dan apa yang jadi kesalahan besar di sini adalah mereka meletakkan kotak dan juga bahan mentah di dalam satu stor yang sama yang boleh menyebabkan kontaminasi. Dan kehadiran lilati iaitu lalat turut dikesan di dalam stor ini. Begitupun, pengurus kilang berusia 38 tahun ini cuba untuk menegakkan benang yang basah agar tidak dikenakan tindakan undang-undang. Kotak tu, kita hantar barang kat customer, dia nak dalam kotak tu. Dia tak nak yang kita pack balik. Dia nak datang dari kilang macam tu, dia nak macam tu dia. Tak boleh kotak, kalau kena air dia kembang tak? Kalau dia letak ni, macam mana customer you nak? Setengah barang dalam kotak lah, setengah barang dalam tu. Tak boleh, kotak tak boleh letak dalam ni. Kotak tak boleh letak. Hari-hari saya bersih. Terus terang lah, hari-hari kalau bersih tak jadi macam ni. I nak tanya, last you buat pembersihan, you defrost, you clean up everything. Everything you clean up. Bila? Semua aktiviti pembersihan kena berjadual. Terdapat kilang yang didapati menempatkan bahan mentah tidak halal bersama makanan lain di dalam satu stor penyimpanan sama dan sistem penggiliran FIFO, first in first out, tidak diamalkan mereka. Ini sebenarnya daging babi yang telah digendam. Saya ingat ke mula-mula dibeku. Rupanya dia masih lagi cair. Bila baru macam ni, you tak letak atas lantai. Ini tali datang mana-mana ni. Ni. Tali ni. Tali. Laku keracunan makanan ni. Lepas tu ada kerusi kat dalam tu. Buat apa kerusi dalam tu? Panjat atas ambat lah. Dia orang mau kutip susah. Jika angkat macam ni. Kalau nak panjat, baru ambil kursi dekat luar. Jangan letak kursi dalam ni. Dia punya jadual kursi first out mana? Yang mana yang masuk dulu, yang mana yang masuk kemudian? Ni bila masuk? Kerja tahu. Pekerja tahu? Macam mana dia tahu? Dia ada rekod. Dia orang asing, dia orang letak punya. Tak dapat tarik pun? Tarik. Ekoran penemuan najis haiwan perosak, kilang ini diarahkan tutup selama 14 hari bagi menjalani kerja-kerja pembersihan.
You tahu tak ini apa? Tahi tikus. So tikus dibenarkan tak ada dekat premis makanan? Tak benar. Once kita jumpa apa-apa investasi tikus dan juga urungan lipas, kita akan keluarkan notis penutupan lah. banyak tukar itu pest control. Banyak kali kita tukar, banyak. Okay, you bayar pest control another price, betul? Why not you bagi budak-budak ni OT, you punya staff OT, suruh dia buat all clean up. Sebab you punya staff dia tahu dekat mana tempat-tempat kotor. Same, benda yang sama. Betul? Ya. You punya anak buah lagi ramai manpower. Kesemua dimsum keluaran kilang ini dirampas memandangkan mereka tidak mematuhi garis panduan pelabelan makanan Malaysia, termasuk gagal mempamerkan senarai ramuan yang terkandung di dalam produk-produk tersebut. Apa-apa makanan yang berasal ataupun dikeluarkan daripada Malaysia, bahasa utama dia apa? Melayu. You pun tahu. Kena bahasa Melayu. Ini dia ada expiry date tak? Ini dia 1 bulan. You cakap 1 bulan, saya tak nampak pun 1 bulan. Ini ada port? Ada port ya. Sebenarnya kena mention lah. Kena mention lah port. Hasil program jaminan keselamatan makanan ini, kompaun keseluruhan bernilai RM28,400 dikeluarkan dan 7 kilang diarahkan tutup. Sebab kita dekat sini kita berbagai kaum. So mana-mana makanan yang mengandungi, contohnya mengandungi babi, pork, kena mention dekat situ non halal lah. Apa-apa makanan yang boleh menyebabkan hypersensitivity, kita kena declare kat situ lah dari segi ingredient. Untuk produk yang kita dah sita, kita akan buat studi lupus dan sekiranya pihak syarikat ingin mohon tuntut balik produk makanan tersebut, boleh. Dengan syarat company tersebut kena patuh semua aspek pelabelan yang kita dah tetapkan di bawah peraturan-peraturan makanan. Untuk pengguna sana, sekiranya untuk membeli makanan, pastikan produk tersebut dari segi tarikh luput dia tidak tamat tempoh lah. Makanan tersebut, ramuan-ramuan dia, dan make sure semua label tu kita mudah difahami. Operasi ini akan terus dipergiatkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi menjamin kebersihan makanan dan kesihatan para pengguna. Laporan Nizami Hashim, 999. Kenapa pula yang tiba-tiba sakit pula? Allah. Sakit. Sakit apa? Akibat tiada dokumen perjalanan yang sah, pendatang asing tanpa izin parti sanggup terjun ke dalam sungai untuk meloloskan diri. Ada juga yang berpura-pura pingsan dalam cubaan untuk meraih simpati. Saksikan perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Mei lalu, pasukan Jabatan Imigresen Malaysia Kuala Lumpur melaksanakan operasi bersepadu bagi membanteras parti di satu perumahan setinggan di tengah ibu kota. Setibanya kami di lokasi sekitar Segambut Dalam Kuala Lumpur, pasukan operasi terpaksa menggunakan laluan yang berbukit dan curam bagi mengaburi mata penduduk. Namun, sejurus menyedari kehadiran pihak berkuasa, segelintir penduduk warga asing lari bertempiaran kerana disyaki tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Mana mau lari? Ada orang kita bawah. Anda mau lari bijak sini. Jangan tunggu. Pergi keluar. Keluar. Mana bini dia? Pius. Ya. Tanya bini dia. Okey, jap. Bagi dia naik dulu. Kau tinggal ke bini kau? Bini ah, lagi perempuan. Dah, cepat. Ni. Pegang ni. Kau punya lighting ah. Kau ah. Ada gari. Saya kan. Konek dulu. Lelaki warga asing berusia 18 tahun ini dipercayai cuba meloloskan diri daripada ditangkap. Namun pihak berkuasa lebih cekap menjalankan tugas.
Abang tadi lari di tujuh raya tadi? Itu bukan lari itu, Kak. Itu jatuh saya, Kak. Oh, terjatuh? Iya, Kak. Saya itu bangun tidur, terus saya panik, saya terus pergi di belakang rumah, itu saya jatuh. Seorang saja? Iya, seorang saja. Dah berapa tahun duduk sini? Tak sampai 1 tahun, Kak. Rumah sini sewa ke? Bos bagi ke macam mana? Sewa. Sebulan 25. Selain taktik meloloskan diri melalui laluan sungai dan lorong tikus, pelbagai helah digunakan segelintir parti yang menetap di kawasan ini, termasuk berpura-pura pengsan. Relax dulu. Kami tanya dia, pasport kat mana? Mana pasport? Duduk dulu. Ambil handphone, duit, ambil semua dulu. Ambil dulu semua. Ni kenapa pula yang tiba-tiba sakit pula? Allah. Tadi. Ambil air kan? Sakit apa? Tadi menyeruk belakang pintu boleh berdiri? Sembunyi elok lah tadi. Tak ada pula sakit, Kak. Bangun. Bangun, Kalau kata tak siap, kita ada cepam. Kita boleh cek. Tadi elok aja lari. Macam mana sekarang boleh macam ni dah? Pengarah Jabatan Imigresen Kuala Lumpur, Syamsul Badrin Mohsin menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak atau parti yang cuba meloloskan diri dan tetap memeriksa 97 individu yang disyaki tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Lain pula helah digunakan seorang penghuni yang menetap lebih 5 tahun di penempatan yang dianggarkan mempunyai lebih 100 buah rumah. Tadi cakap saya elok je. Lepas tu ada kamera tiba-tiba sesak nafas. Sakit perut tak? Tak, kalau orang terkejut pasti kan macam tu kan. Faham-fahamlah. Individu berusia 27 tahun ini cuba memujuk pihak berkuasa untuk ke hospital. Kononnya sakit kerana hamil. Namun suami wanita terbabit menafikan kandungannya. Kalau lelaki itu mungkin tak sama. Lupalah. Patutnya bulan ni saya kena pergi hospital. Tapi macam mana nak pergi kalau macam ni sekarang? Dari 3 bulan sepatutnya dah buka buku. Sekarang 6 bulan baru nak buka buku. Kalau nak bukti USG? Kamu ada pasport tak? Tak ada, kosong. Senanglah macam itu. Kalau kamu alasan mengandung beranak, orang pun lepas semua. Operasi yang bermula jam 1 pagi itu telah menahan seramai 78 individu yang disyaki tiada dokumen perjalanan yang sah dan menetap melebihi tempoh yang dibenarkan. Sebenarnya warga negara asing yang lari ini adalah mereka-mereka yang tahu mereka telah melakukan kesalahan. Mereka risau mereka akan dihantar pulang atau dikenakan apa-apa tindakan undang-undang. Itu yang mereka lari. Kalau mana-mana yang tidak mempunyai masalah, mana mereka mempunyai pas, dia orang tak ada isu. Tapi kita dapat itulah yang ada a few yang memang menyorok dalam semak samun tu memang kita dapat masuk. Tapi kita tak dapat pergi lagi dalam lah sebab keadaan tu sangat tidak mengizinkan untuk kita masuk. Tambah Syamsul, pihaknya telah menyerbu kawasan yang sama pada tahun 2019. Namun, kejiranan itu dilihat kembali aktif selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu. Tempat ni memang sangat-sangat mencabarlah. Kedudukannya berbukit di dalam hutan. Kadang rumah tu ialah ada bertingkat-tingkat, ada berlubang sana, berlubang sini. Status tanah saya rasa masih lagi tanah persendirian lah. Kita tengah akan semak lah, akan carilah sebab bila tanah macam ni ada pemilik dan ada penempatan macam ni maknanya ada kesalahan telah dibuat lah. Kesemua warga asing yang ditahan dikenakan tindakan di bawah Seksyen 6-1-C dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Laporan Afifah Aminuddin, 999.
Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Dua lelaki yang dicaki menjadi tokan dadah dikehendaki sejak setahun lalu akhirnya berjaya diberkas oleh pasukan narkotik Ibu Pejak Polis Daerah IPD Kuala Muda. Tangkapan dilakukan menerusi Ops Sarang 2.0 di sebuah port Hayal, lebih dikenali sebagai Pattaya, di sekitar Merbuk, Kedah. Saksikan butirannya dalam 999 minggu ini. Seorang lelaki berusia lingkungan 50-an berjaya diberkas pihak polis selepas dipercayai bertindak sebagai tokan dadah sejak setahun yang lalu. Cubaannya melarikan diri dengan memecut motosikal ke arah hutan gagal apabila terjatuh sewaktu dikejar pihak polis. Semasa pemeriksaan dijalankan, pihak polis telah menjumpai sejumlah dadah jenis heroin yang diletakkan di dalam sebuah beg sandang kecil. Suspek mendakwa bekalan heroin yang dipercayai diperoleh dari seorang pusher dadah akan diproses dan dijual pada harga RM30 hingga RM50 setiap tiub. Berapa gram kan? 28. 28 gram. Nak kata satu hari 28 boleh habis? Kadang habis, kadang tak. Ha? Kadang habis, kadang tak. Paling banyak berapa mai? Itu boleh banyak. 28 je. Sekali bawa. Satu hari berapa kali? Satu kali kadang ramai, kadang tu tak. Ya. 5-6 boleh habis? Tak habis 28 je. Untung boleh Jan? 28 sekali ambil berapa? 400 habis. Lepas tu rencik balik untung? Tak untung tak mana pun. Ha? Tak untung tak mana lepas. Boleh beli motor Benelli tu. Benelli motor duit saya tu. Duit saya. Dia bendang, mana bendang. Bendang tu ada banyak duit main jadi tukar buat apa? Ha, hobi Mok tak ada, pok tak ada dah. Habis tu alasan dia? Duit. Jadi tukar dah. Sementara itu, beberapa aksi nekat penagih yang sanggup melompat dari motosikal yang ditunggang demi menyelamatkan diri daripada ditahan sempat dirakam lensa 999. Namun, tindakan mereka hanya sia-sia kerana kawasan tersebut telah dikepung pihak berkuasa. Dia ada lari depan. Siasatan lanjut turut mendapati sekumpulan penagih dadah tersebut akan bersembunyi dalam kawasan semak sementara menunggu bekalan dadah dibawa masuk ke port Hayal mereka yang dikenali sebagai Pattaya. Susulan itu, seorang lelaki berusia lingkungan 20-an dikenali sebagai Mi ditahan selepas disyaki turut berperanan sebagai tokan dadah. Memberi alasan untuk menghantar air
Itu taktik licik suspek memasuki kawasan tersebut. Namun, pemeriksaan beg sandang miliknya menemukan sejumlah plastik mengandungi dadah jenis heroin. Ni barang berapa banyak kilo lagi? 2 G kot. 2 gram ya? Paling banyak tu? Ada bagi nak tu je. Habis kata kalau habis 2 G ni? Faham lah. Balik rumah lah. Pergi ambil pula lah? Tak. Ha? Tak. Saya tu jarang mai. Ha? Duit untung tu? Dia bagi satu, so saya beli makan pun. Yang tu je. Bukan saya bagi dia. Mana kata hamai sini jual, habis beli makan? Beli makan kat anak. Yang bini dah ada koma. Anak siapa? Anak saya. Dengan duit dadah ni? Tak. Ni lah tak. Menurut Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Assistant Commissioner Zaidi Cik Hassan, sebanyak 73.95 gram dadah jenis heroin berjaya dirampas menerusi Ops Sarang 2.0 bernilai RM2,588. Kita ada terima aduan daripada penduduk setempat itu, mana kawasan tu sering berlaku aktiviti penyalahgunaan dadah dan juga pengedaran dadah. So hasil tangkapan ke-16 tangkapan ni, so kesemua tu melibatkan seksyen-seksyen seperti seksyen 39B atas dadah bahaya 1952, seksyen 39A2 atas yang sama, seksyen 39A1 dan juga seksyen 15(1)A lah atas yang sama. Bagaimanapun, beliau tidak menafikan kebarangkalian dalang utama pembekal dadah tersebut dipercayai masih bebas dan aktif menjalankan aktiviti penyalahgunaan dadah. So kita nampak trend masyarakat sekarang pun semakin positif ya, dan semakin berani, dan diharapkan sikap seperti ini masyarakat diteruskan dan bekerjasama dengan pihak PDRM untuk sama-sama kita membanteras kegiatan yang tidak sihat ini. Sebuah video berdurasi 32 saat tular di media sosial memaparkan aksi seorang murid lelaki membuli seorang lagi murid dengan aksi tinju dan kungfu bertubi-tubi. Lebih mengejutkan, pelaku sempat memberikan arahan kepada perakam sebelum memulakan pukulan. Dari segi kawan-kawan, macam mana kawan yang boleh dibawa sebagai rakan dan macam mana kawan yang kita hanya sebagai kawan je. Dia ada dua perbezaan. Sama sahabat ataupun kawan. Kawan biasa je lah. Dia kena begitu je. Jadi mungkin dia tak terpengaruh lah dengan sikap-sikap buli dan jala gangsterisme dan sebagainya. Bila tengok video tu memang macam rasa geram jugalah sebab kat sekolah kan sepatutnya cikgu-cikgu kena pantau. Yalah nak harapkan cikgu pun susah juga. Tapi kadang budak-budak ni pun kita tak tahu aktiviti diorang kat luar macam mana semua. So bila tengok tu macam kita sendiri takut anak kat sekolah macam mana. Sebab sekarang zaman IT apa semua ni, diorang tengok aksi-aksi ni dekat TV ke dekat media sosial, diorang akan try, diorang buat. Benda tu nanti diorang buat kat sekolah kan kawan. Kat rumah diorang macam mak bapak macam tak ada ni lah, macam tengok gitu-gitu. Bagi saya tak sedap lah, tak seronok lah. Sebab nampak kasar sangat. Kejadian di sebuah sekolah menengah di Butterworth, Pulau Pinang itu membawa kepada penangkapan 9 orang remaja di mana salah seorang daripada mereka tidak bersekolah. Pada 18 Mei 2023 telah terkesan
2 buah video yang telah tular di laman sosial. Ini melibatkan 2 kes pergaduhan atau buli di salah sebuah sekolah di Batu Ros. Kes yang pertama melibatkan seorang murid tingkatan 2 telah dipukul oleh murid tingkatan 3. Kejadian itu berlaku pada jam 1 tengah hari di dalam tandas sekolah. Dan kejadian itu kes tersebut telah disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan. Dan untuk kes yang kedua pula melibatkan seorang murid tingkatan 1 telah dipukul atau dibuli beramai-ramai oleh beberapa orang murid sekolah dan seorang bekas murid sekolah. Kes tersebut berlaku pada jam 3 petang di dalam tandas sekolah tersebut. Pihak polis telah pun membuat tangkapan bagi kes kedua dan telah pun diberi jamin polis setelah rakaman percakapan diambil. Kita masih dalam siasatan untuk menentukan motif sebenar berlakunya pergaduhan ataupun buli tersebut, dan setelah siap ketasiatan kita akan kemukakan kepada Timbalan Berdakwah Raya untuk tindakan seterusnya. Masalah buli dan pergaduhan di sekolah yang semakin menjadi-jadi pada hari ini perlu dibendung dengan segera oleh setiap lapisan masyarakat dan bukan sekadar menuding jari dalam mencari jalan penyelesaian. Bila mana seseorang individu itu dibuli untuk jangka masa panjang, kita bayangkan ada satu belon dekat kita. Belon ini belon emosi. Bila mana kita tiup, belon itu akan makin membesar. Bila kita tiup lagi, belon itu akan makin membesar dan akhirnya belon itu akan meletup. Sama juga dengan orang yang dibuli. Pada awalnya kesan jangka masa pendek mungkin dia rasa tak sihat, rasa takut, rasa low self esteem. Tetapi bila dalam jangka masa yang panjang, melebihi 3 bulan, melebihi 6 bulan, malah melebihi setahun, 2 tahun, 3 tahun dia dibuli, akhirnya ada kebarangkalian yang tinggi untuk seorang pelajar atau mangsa buli ini mendapat penyakit-penyakit mental yang kita tak ingini. Kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiksaan kerana mendatangkan kecederaan dan juga Seksyen 147 kerana merosok. Seorang pendaki program Malaysia Everest 2023 meninggal dunia selepas terjatuh dari ketinggian 8,000 meter ketika melakukan pendakian. Manakala seorang lagi dilaporkan hilang sebaik sahaja berjaya menawan puncak gunung tertinggi dunia tersebut. Saksikan butirannya dalam Tragedi 999. Kementerian Luar Negeri telah mengesahkan bahawa Lieutenant Kolonel Awang Askandar Ampuan Yaakob 55 telah meninggal dunia pada hari Jumaat 19 Mei 2023 semasa dalam misi Malaysia Everest 2023. Ketika kejadian, beliau yang merupakan pengarah Angkatan Pertahanan Awam Negeri Kedah sedang melakukan pendakian pada ketinggian 8,000 meter dari aras laut. Walaupun berbaki lagi 20 minit untuk sampai ke puncak, beliau dilaporkan mengalami masalah kesihatan dan terjatuh lalu dibawa ke Kem 4 bagi rawatan lanjut oleh Malim Gunung sebelum disahkan meninggal dunia pada jam 12.45 tengah hari waktu Malaysia. Dalam pada itu, pada 22 Mei 2023, Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu bekerjasama dalam membawa turun jenazah Allahyarham Awang Askandar dari Gunung Everest ke Hospital Kathmandu bagi tujuan bedah siasat serta pengurusan jenazah.
Namun, berita duka terus menyelubungi kem pasukan pendaki Malaysia apabila salah seorang pendakinya, Muhammad Hawari Hashim, 33, pula dilaporkan hilang pada hari yang sama selepas berjaya menawan puncak Everest. Menurut sumber, kali terakhir mereka dapat berhubung dengan Hawari adalah sewaktu beliau berkongsi kejayaannya selepas berjaya menawan puncak menerusi walkie-talkie pada jam 5.45 petang waktu Malaysia. Bagaimanapun, beberapa sumber dipercayai melihat beliau keluar dari kem 4 tanpa pengetahuan malim gunung dan sehingga kini tiada sebarang petunjuk menunjukkan di mana keberadaan Hawari. Namun, operasi mencari dan menyelamat SAR Hawari yang juga merupakan orang kurang upaya OKU pendengaran masih giat dijalankan melalui laluan udara dengan menggunakan helikopter pada 20 Mei serta laluan darat di kawasan Lurah-Lurah Ais bermula 21 Mei 2023. Sepasang suami isteri didakwa di Mahkamah Session Air Keroh kerana melakukan penderaan terhadap anak mereka menggunakan parang dan tukul besi. Mereka didakwa melakukan kesalahan tersebut pada Januari hingga Februari 2022 yang lalu. Kes itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah Seminggu 999. Tertuduh yang juga bapa tiri Muhammad Rahimi Kamarudin 34 tahun dan isterinya Sharifah Nur Aziah Syed Murad 38 tahun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Pasangan ini didakwa dengan 3 pertuduhan iaitu bersama-sama dengan sengaja menyebabkan kecederaan kepada mangsa yang berusia 13 tahun di kepala menggunakan tukul besi dan menyebabkan kecederaan di tangan dan pinggang dipercayai menggunakan parang. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun atau denda atau sebatan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibacakan bersama Seksyen 326A dan Seksyen 34 Kanun yang sama. Kedua-dua tertuduh juga berdepan pertuduhan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan dibacakan bersama Seksyen 34 Kanun yang sama kerana mengabaikan atau mendedahkan dengan cara yang mendatangkan kecederaan fizikal. Seorang pengasas Pusat Tahfiz Warga Singapura mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Air Keroh ke atas 3 lagi pertuduhan jenayah seksual terhadap seorang remaja lelaki berusia 14 tahun. Sebelum itu, tertuduh Muhammad Firdaus Abdul Rashif 40 tahun telah didakwa dengan 5 pertuduhan jenayah seksual yang sama pada hari sebutan kes minggu lalu. Mengikut rekod, kesemua kesalahan itu dilakukan di dalam bilik rumah guru Pusat Tahfiz di Tanjung Minyak, Melaka Tengah pada Mac 2023 dan di rumah guru Pusat Tahfiz Atayibat dalam daerah Alur Gajah pada 28 April 2023. Bagi 3 pertuduhan ini, tertuduh didakwa di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 dan Seksyen 337C Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan jaminan sebanyak RM10,000 dan menetapkan tarikh sebutan semula kes pada 26 Jun. Seorang bapa tiri berusia 36 tahun dipenjara 263 tahun dan 20 sebatan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Air Keroh atas 32 pertuduhan jenayah seksual terhadap anak tiri perempuannya sejak 3 tahun lalu di Jasin. Bagaimanapun, lelaki itu akan menjalani hukuman penjara 35 tahun selepas mahkamah memerintahkan hukuman penjaranya berjalan secara berperingkat dan serentak bermula dari tarikh tangkapan pada 8 April yang lalu. Dakwaan telah dibuat ke atas 12 pertuduhan di bawah Seksyen 376-2-D Kanun Keseksaan kerana merogol, 8 pertuduhan di bawah Seksyen 377C Kanun yang sama
kerana menggunakan objek seks dan 12 pertuduhan mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 kerana melakukan amang seksual fizikal. Laporan itu tadi mengakhiri rancangan 999 malam ini. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang maklumat kejadian jenayah menerusi email dan Facebook rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.